Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam iCam Studio. Malaysia berjaya mengekalkan momentum terbaik mereka ketika ini selepas berjaya membelasah Laos dengan keputusan 4-0 pada aksi kedua kumpulan B. Kemenangan ini juga membolehkan Malaysia mengutip 6 mata dalam 2 perlawanan, skor 7 gol dan hanya bolos 1 gol sahaja. Alhamdulillah, satu keputusan yang cukup positif. 2 game wajib menang, 2 game kita menang. Bagi aku, kemenangan besar ni akan sedikit sebanyak menyuntik semangat buat pemain-pemain Malaysia sebelum mereka akan berdepan dengan pasukan Vietnam pada Ahad nanti. Jadi, kita pergi kepada game Malaysia menentang Laos. Untuk kali ni, aku tak nak bercerita secara overall. Aku just nak fokuskan pada bahagian attacking Malaysia ni. Sebab apa? Apa yang aku nampak dalam game ni, bahagian attacking Malaysia ni memang cukup-cukup menjadi. Jadi untuk game ni, berlaku sedikit kelainan pada bahagian attacking Malaysia ni apabila Arif Aiman dan juga Luqman Hakim dibawa masuk untuk menggantikan tempat Akia Sheikh dan juga Abang De Paula. Tercapai jugalah impian aku nak tengok Abang De Paula ni duduk bench. Bukan sebab aku benci dia, bukan. Tapi sebab aku nak tengok Luqman ni main first E. De Paula tu better let dululah, tenang-tenang dululah kat bench tu. Kalau nak main sangat, 5 minit terakhir tu, masuk lah, main lah. Kalau yang tu aku setuju. Manalah tahu tiba-tiba boleh jadi super sub. Belum cuba, belum tahu. Untuk game ni, pemain paling perform, man of the match, tak lain tak bukan Safawi Rashid yang telah berjaya untuk skor bukan 1, bukan 2, tetapi 3 gol. Tahniah aku ucapkan buat Pawi. Nampaknya makin lama Pawi semakin hampir nak dapat kebalik prestasi terbaik dia. Teruskan usaha Pawi. Kalau dia dapat hit balik prestasi dia macam tahun 2019 tu, memang peluang Malaysia nak pergi semi tu memang tinggi. Silap-silap boleh masuk final. Corak permainan Pawi dalam game ni boleh katakan lebih baik kalau nak compare dengan game lawan Kemboja dulu. Kita boleh nampak yang Pawi ni lebih confident, lebih agresif untuk bawa bola pergi ke depan. Sambil tu dia berjaya juga dribble beberapa pemain Laos ni. Satu benda yang positif bagi aku. Kalau ikutkan, memang aku dah jarang nampak Pawi ni dribble pemain opponent. Dia ni lebih kepada bermain simple je. Kalau ikutkan nak score sebenarnya, tak perlulah nak main buih sangat pun. Main simple pun dah okey. Janji, efficient. Kita tengok first goal Pawi. Tak perlu nak susah-susah. Orang dah suap bola cantik je. Tinggal nak tapping je. Janji masuk. Kredit kepada Arif Aiman yang memulakan serangan tersebut. Dia kasih pressure sikit, curi bola, cross dan apa lagi? Gol lah jawab. Untuk Arif Aiman pula, dalam game ni, aku nampak yang dia ni jarang dapat bola. Aku tak tahu kenapa pemain-pemain Malaysia ni susah sangat nak pas bola ke dia ni. Aku nampak yang player ni banyak open belah kanan, belah Pawi tu. Jarang-jarang dia nak open belah kiri tu. Tapi kalau ikutkan, gerakan yang dilakukan oleh Arif Aiman ni lagi berbahaya kalau nak compare dengan Pawi ni. Dapat je bola, dia akan try beat defender untuk dia melakukan crossing. Memang speed yang ada pada Aiman ni menjadi satu beban buat defender Laos ni. Berapa kali jugalah defender Laos ni kalah speed dengan Aiman ni. Dalam game ni juga, dia berjaya mendapatkan 2 assist dan 2 assist tu berjaya di-score oleh Safawi untuk gol pertama dan kedua Malaysia. Untuk Luqman Hakim pula, walaupun dia ni masih lagi gagal untuk skor, tapi aku pujilah dia punya kerajinan dia, kesungguhan dia ke atas padang tu. Kita boleh nampak yang Luqman ni lebih banyak bergerak untuk mendapatkan bola. Tak terlalu statik orang kata. Kejap pergi ke tepi, kejap pergi ke depan dan kadang-kadang sampai ke bawah dia turun untuk mendapatkan bola. Memang merata tempat Luqman ni bergerak. Walaupun tak dapat bola, kita boleh nampak yang pergerakan dia aktif atas padang. Bukan setakat jalan-jalan kaki je, tak pun acah-acah jogging. Memang aku pujilah dia punya work rate antara pemain yang cukup rajin atas padang. Bukan setakat tu je, Luqman ni juga pandai cari space untuk dia terima bola. Dan ada sekali tu, dia ada chance untuk skor. Tapi sayangnya, tak on target lah pula. Memang bukan rezeki dia lah untuk dia skor dalam game tu. Tapi apa yang aku nampak, dia dah buat yang terbaik atas padang tu. Good job Luqman. Untuk pemain gantian, Iki bagi aku boleh skor dalam game ni. At least dapat 1 gol pun dah cun lah. Tapi itulah, bola tak nak masuk. Tak silap aku ada dalam 4 shot dia buat dalam game ni. Ada sekali tu dia dapat chance baik punya, tapi yang malangnya terkena tiang. Aduh, sayang. Bagi aku, Iki ni perlukan sedikit masa dan peluang untuk dia dapatkan balik prestasi terbaik dia. Maklumlah, member pun dah lama injet, tempo pun dah out. Rasanya dia kena belajar dengan Syarul Saad ni, macam mana nak score. Tengok Syarul, dari bawah naik ke atas, first shot
terus gol. Elok jadi defender, naik atas jadi striker. Untuk Kogi pula, aku nampak yang dia ni lebih banyak drop ke bahagian tengah tu. Walaupun dia ni lebih kepada offensive player, tapi aku pujilah dia punya ketenangan dia dekat bahagian tengah tu. Main simple pass je. Sebab Malaysia pun dah leading sedap, just keep the possession je lah. Dan tak lupa juga, dia ada buat satu shot on target dan satu assist kepada Pawi untuk membolehkan Pawi melengkapkan hat-trick dalam game ni. Satu bola lambung yang cukup sedap untuk Pawi score. Game sebelum ni, satu gol. Game yang ni dapat satu assist. Kalau konsisten macam ni, boleh dapat title Super Sub. Lastly, untuk Abang De Paula, aku nampak usaha tu. Bukan aku tak nampak, tapi itu je lah. Aku tak tahulah nak cakap apa. Jadi aku bagi peluang kepada anda semua untuk komen, okey? Ingat, komen yang suci-suci aja, okey? Tapi sebelum aku lupa, dikhabarkan ketiadaan Akia dalam game ni adalah disebabkan dia menjadi mangsa ketiga yang dijangkiti COVID. Jadi marilah kita sama-sama berdoa agar mereka cepat sembuh dan tiada lagi pemain Malaysia yang dijangkiti COVID. Jadi itu je lah apa yang aku nak sharekan pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ini. Kalau ada apa-apa macam biasa boleh komen kat bawah. Macam biasa, nama aku Halim Mas. Aku ciao dulu. Peace.